Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Abang doakan sesiapa yang tengok cerita Abang pada hari ini dimurahkan rezeki, diberikan rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Abang tahu apa yang bermain di fikiran kita semua, iaitu Abang nampak macam togel hari ni kan, sebab tak ada misai, tak ada janggut. Sebenarnya bukan Abang dah lama tak buat macam ni, dah lama tak cukur semua macam ni. Sebabnya Abang lebih selesa kalau ada jambang dengan misai. Jadi waktu Abang cukur tadi, adik Abang buat kan, adik Abang trim semua, anak-anak buah Abang yang ramai-ramai tu terlopong-lopong tengok Pak Long dia togel macam musang. Jadi dia orang tengok aja Abang, agaknya dia tak pernah tengok Pak Long dia togel macam musang ni kan. Jadi dia rasa macam pelik. Jadi hari ni Abang nak sampaikan 3 lagi cerita. Cuma cerita kali ini, cerita yang pertama tu yang paling Abang, waktu Abang dapat melalui panggilan telefon, cerita yang pertama tu terkekek-kekek Abang gelak. Tapi cerita yang kedua dia jadi pelik. Nanti Abang ceritakan kenapa pelik. Cerita yang ketiga unik. Jadi hari ini Abang sampaikan 3 cerita. Jom kita teruskan dengan cerita-cerita yang Abang akan sampaikan. Cerita yang pertama ni berlaku di Segamat Johor pada tahun 1983. Disampaikan kepada Abang oleh seorang budak perempuan. Tapi nanti Abang beritahu siapa yang sampaikan cerita ni. Dia berkenaan dengan seorang budak lelaki, bukan budak lah, lelaki lah, remaja. Pada tahun 1983, pada waktu tu lelaki ni Abang namakan Andika. Nama yang diberikan oleh penonton-penonton. Andika ni pada waktu 1983 umur dia lebih kurang awal 20-an lah macam tu. Pada waktu tu dia kata dekat kawasan Segamat masih lagi ada banyak hutan-hutan belantara yang aktiviti memburu adalah antara aktiviti yang digemari oleh kebanyakan orang. Sebabnya bila diorang masuk hutan memang senang nak dapat rusa, pelanduk, napuh, kijang, bukan pelantar, kancil. Jadi nak dapat binatang-binatang ekstrim macam tu memang senang pada waktu tu. Tapi kebanyakan geng-geng yang pergi memburu dekat kampung dekat Segamat ni memang tak nak ajak Andika. Sebab Andika ni memang terkenal seorang remaja lelaki yang mulut lancang. Dia suka menegur, dia suka memaki, dia suka mencarut apa benda-benda yang dia tak suka. Maksudnya kalau dia tak suka seorang lelaki tu, digaduhnya, dicarutnya. Jadi si Andika ni tak banyak kawan. Walaupun pada waktu tu banyak aktiviti memburu, tak ada orang nak ajak dia, sampai dia terasa hati. Dia kata dia sedih tak ada orang nak ajak dia. Tapi ada orang juga yang cakap, dah mulut kau macam tu, kalau bawa masuk dalam hutan lagi teruk jadinya. Nampak pokok sekian kau tegur, nampak daun sekian kau tegur. Sebabnya kalau kita masuk dalam hutan, walaupun apa pun nak memburu ke nak buat apa-apa aktiviti pun, kita tak boleh sebarang tegur. Sebabnya hidup kita bertindih dengan alam sebelah, iaitu alam-alam jin, alam-alam bunian. Dan juga di hutan selalunya menjadi rumah-rumah ataupun perkampungan-perkampungan orang bunian ataupun perkampungan-perkampungan jin. Jadi kalau si Andika ni ikut geng-geng memburu masuk dalam hutan, dan bila dia menegur-negur tak pasal-pasal, grup tu akan dapat bencana buruk. Kadang-kadang tak boleh keluar daripada hutan ke mungkin, kadang-kadang buruan tak dapat apa-apa. Jadi alasan-alasan tu Andika tak nak terima. Dia kata semua orang tak nak bawa dia masuk pergi memburu kat dalam hutan sebab tak suka dengan dia. Bukan sebab mulut dia. Samalah kan. Dengan kata lain, dengkilah dengan dia. Mungkin sebab dia terlalu kacak sangat. Maaf ya pakcik. Macam mengutuk pula. Pak ni masih hidup lagi, Pakcik Andika ni masih hidup lagi. Jadi mungkin dia kata dia terlalu kacak sangat kan, jadi kawan-kawan dia dengki tak nak bawa dia masuk dekat dalam hutan. Jadi dia punya sedih hati ni pun dia ceritalah dengan ketua kampung. Jadi bila ketua kampung dengar luahan perasaan dia, dia kesian lah tengok dengan Andika ni. Jadi dia cakap macam ni lah, okey, nanti minggu depan aku dengan geng-geng aku nak masuk dalam hutan.
Jadi engkau boleh ikut. Cuma abang tak dapat cerita sama ada dia masuk dalam hutan pada waktu tu siang ataupun malam. Tapi memang tujuannya adalah untuk pergi berburu. Jadi seperti hari yang dijanjikan, Tok Ketua ni, ketua kampung dengan beberapa orang-orang tua. Ni geng-geng tua, geng-geng veteran nak masuk dekat dalam hutan nak pergi memburu. Katanya pada waktu tu nak cari napoh. Abang pun tak tahu macam mana bentuk napoh. Katanya bentuknya macam rusa, pelanduk. Kancil. Lebih kurang lah dia bentuk-bentuk dia lebih kurang, yang penting 4 kaki bukan 5. Jadi dia kata okey, bila dia diajak oleh ketua kampung untuk masuk dalam hutan memburu, Andika ni semangatnya lain macam. Dia buat segala preparation, bawa parang, bawa sabit, semua benda yang perlu dibawa dia bawa. Tapi dia tak ada senapang. Yang ada senapang adalah Tok Ketua kampung, sebab dia ada lesen pegang senapang. Tapi tak kisahlah, kata Andika, asalkan dia dapat ikut. Jadi kisah Andika nak masuk dekat dalam hutan ni kecoh lah dekat kampung tu. Sampaikan ada beberapa anak muda yang perli-perli Tok Ketua kampung cakap macam ni, Tok tak takut ke nak bawa Andika? Takut-takut nanti kan dalam hutan dia pergi menegur dengan atuk-atuk sekali kena kahwin dengan orang bunian. Jadi atuk ketua cakap tak apa, dia orang tua, dia kata dia boleh kontrol lah Andika ni, dia perhatikan. Jadi dalam seminggu tu memang ramailah orang bukan gelakkan lah, tu macam iya ke budak ni boleh masuk dalam hutan dan keluar dalam keadaan selamat. Orang fikir macam tu. Jadi hari yang dijanjikan, Andika pun semangat lah, dia bawa semua barang dia masuk dekat dalam hutan. Dengan bila masuk dalam hutan, berjalanlah grup ni dari satu tempat ke satu tempat nak cari jejak napoh, dia punya tapak kaki ke, dia punya laluan ke, lebih kurang macam tu lah. Cari tapi tak jumpa. Berhenti makan dulu. Lepas tu sambung lagi cari. Andika ni dah penat tau. Dia dah mula menyesal ikut geng-geng memburu. Lah tu dia mulalah mulut-mulut lancang dia. Dia tegur lah, cakap macam tak best pun pergi memburu ni. Kenapa nak pergi memburu? Apa pun tak nampak. Rimau pun tak ada. Bila dia cakap rimau pun tak ada, marahlah Tok Ketua kampung. Terus dia cakap, ini kawasan hutan belantara. Kalau cakap panggil-panggil rimau nanti, kan betul-betul datang kan, ngap kan, habis kita semua jadi almarhum. Jadi bila dengar teguran macam tu, senyaplah Andika. Dia tak nak dia kena marah nanti balik keluar daripada hutan, nanti mestilah Tok Ketua kampung cerita kat orang lain. Habislah, malulah dia, reputasi dia sebagai lelaki paling kacak kat kampung tu. Jadi dia pun senyaplah. Tapi bila dia senyap sangat ni, dia tak tahu nak buat apa. Sampaikan dia nak pergi kencing pun dia takut nak cakap dengan Tok Ketua. Sebab dia kata takut kalau dia cakap dengan Tok Ketua kampung tak kasih dia kencing. Jadi waktu tu dia kata dia rasa macam nak kencing sangat lah, nak terkencing sangat. Jadi dia pun pergilah menyelinap dekat balik-balik pokok. Lepas tu dia nampak macam ada satu lopak air, kawasan kolam kecil. Jadi dia pun tanggalkanlah seluar dia, dia terus kencing, berderus-derus kencingnya. Mungkin banyak berjalan, jadi banyaklah garam-garam galian yang nak dikeluarkan. Habis dia kencing, dia pun zip seluar dia balik, dia pergi ke Tok Penghulu. Waktu tu Tok Penghulu dah rasa lain macam. Dia tanya dengan Andika, engkau pergi mana? Dia kata, saya pergi ke belakang pokok sana Tok. Dia kata, engkau buat apa kat belakang pokok tu? Dia kata, saya kencing. Lepas tu Tok Ketua tu dah muka lain macam, bawa aku tempat kau kencing, aku nak tengok, dia kata. Lepas tu Andika pun bawa lah. Dia tunjukkan lopak air. Marah gila Tok Ketua. Tok Ketua kampung cakap, lopak air ni tempat binatang-binatang minum, engkau pula pergi kencing. Naas betul ini. Kalau melintas harimau ke singa, dia memang aku campak kau, aku suruh singa tu makan, kata. Jadi bila dah kena marah macam tu, barulah Andika tahu yang dia ni dah tersalah langkah. Tapi nak buat macam mana? Teruskanlah perjalanan. Jadi sampailah ke sudah tak ada satu binatang pun terhasil daripada aktiviti berburu pada waktu tu. Jadi Tok Ketua dengan geng-geng ni
melawak-melawak lah. Mungkin sebab Andika dah kencing dekat tempat lopak air tadi, habislah dia orang tak dapat binatang, tak dapat buruan. Itu lawak-lawak aja, tapi lawak-lawak tu pun kecil lah hati Andika. Jadi dia orang pun keluarlah daripada hutan tu, baliklah rumah masing-masing. Dan macam abang cakap tadi, abang tak tahu ni ke malam atau siang, dia cakap keluar pada hutan. Jadi bila dah balik rumah masing-masing, selang 1 hari, kecoh satu kampung yang dekat Segamat ni, iaitu si Andika membesar, lebih besar daripada penumbuk. Faham dia punya alat sulit dia. Jadi bila dengar macam tu, Tok Ketua Kampung pun datanglah rumah Andika. Tengok Andika dah terkangkang lain Andika dah terkangkang lain macamnya dah. Jadi Tok Ketua minta izin, boleh Tok tengok gitu. 18XX Tok ni. Tok tu tengok, kagum. Kagum Tok Ketua tu tengok, oh ya, saiz Afrika. Kenapa abang gelak? Abang rasa macam lucu masa abang dapat telefon ni, cerita ni abang juga gelak. Tapi Andika tak rasa benda tu lawak. Andika kesakitan pada waktu tu. Macam mana boleh besar? Jadi keluarga Andika pun ditanyalah oleh Tok Ketua Kampung tu, dah bawa ke Andika ni pergi ke hospital, tapi dia orang kata dia orang tak waktu tu keyakinan orang terhadap hospital masih lagi belum menebal, masih lagi orang takut dengan hospital. Tapi dia orang kata dia orang dah jemput bomoh. Dia ni bomoh ni macam orang alim lah kan, dah jemput seorang Tok Siak ke Tok Bilal ni tu datang nak tengokkan apa yang berlaku. Jadi seperti yang dijanjikan, petang tu datanglah bomoh tu pergi dekat rumah Andika ni, jumpalah Andika dengan mak ayah dia. Tapi cerita Andika punya alat sulit tu membesar bukan jadi simpati tau, jadi riuh dan gelak ketawa orang, sebab orang tahu perangai dia macam tu kan. Jadi padan muka kan dah besar. Macam tu lah kan. Jadi bila Tok Ketua tu tanya, ada tak apa benda yang Andika, Tok Ketua lah, Tok Bomoh tu tanya, ada tak apa benda, tindakan-tindakan yang pelik yang Andika buat dalam masa kebelakang ni? Andika cakap dia tak ada buat apa-apa. Dia kata dia elok je, dia pergi buat aktiviti harian biasa-biasa. Tapi pada waktu berubat tu, Tok Ketua Kampung tu ada. Tok Ketua Kampung tu cakap macam ni, hari tu ingat tak, dia kata Andika ni pergi ikut saya berburu, lepas tu dia pergi kencing dekat lopak air dalam hutan. Lepas tu mungkin itu adalah penyebabnya. Jadi bomoh tu pun buatlah sesuatu lah, apa benda upacara dia pun, abang pun tak diceritakan. Dia cuma cakap ada upacara sikit. Lepas tu tiba-tiba si Andika ni meracau, macam ada seolah-olah benda masuk dalam badan dia. Tak lama lepas tu suara Andika berubah jadi perempuan. Rupanya dia kata, ni siapa ni yang ada dalam badan Andika? Atau Andika cakap, saya Mak Siti. Dia kata, nama orang panggil saya dekat alam sebelah Mak Siti. Jadi bomoh tu tanyalah, apa sebenarnya kaitan Mak Siti dengan Andika ni? Lepas tu Mak Siti cakap, saya yang jadikan, yang buatkan dia punya anu tu membesar, dia punya alat sulit tu membesar. Atau bomoh ni tanya, apa salah dia? Dia kata, sebenarnya Tok Bomoh nak tahu tak, dia pergi sedap-sedap kencing kat tempat saya ambil wuduk. Itu kolam saya ambil wuduk, dia pergi kencing waktu saya nak ambil wuduk. Kalau Tok Ketua, salah, kalau Tok Bomoh jadi saya, Tok Bomoh buat apa? Oh, kalau saya letupkan aja benda tu. Tok Bomoh cakap macam tu. Jin tu cakap apa? Macam tu lah perasaan saya. Saya tengah sedap-sedap nak ambil semayang, tiba-tiba dia kancing dekat kolam tempat saya ambil semayang. Saya bengkakkan dia punya, bagi pengajaran. Jadi Tok Bomoh tu cakap, boleh tak buat sesuatu supaya susutkan bengkak balik? Lepas tu makhluk tu cakap, boleh. Ini melalui bercakap dengan Andika. Dia kata, boleh, dengan syarat Andika dan keluarganya buat kenduri doa selamat bagi orang kampung makan 3 hari 3 malam. Kalau dia tak buat, meletuplah benda ni. Kalau dia buat, saya akan susutkan. Jadi selepas upacara selesai, makhluk tu pun dah keluar pada badan Andika. Marahlah si Tok Bomoh tu, engkau ni, kau dah masuk dalam hutan, lepas tu kau kencing tak merata-rata. Lepas tu dia ceritalah apa yang berlaku pada Andika dan juga mak ayah Andika. Dan
diorang pun bersepakat untuk buat kenduri doa selamat dekat masjid selama 3 hari 3 malam, dan selepas tu susutlah bengkak yang ada dekat Anu Andika tu. Jadi Anu Andika kembali kepada keadaan normal. Dan sebenarnya cerita ni, yang nama Andika ni, pakcik ni masih lagi hidup. Kalau tak silap abang, dia dah umur 60 lebih, muda lagi lah. Waktu tu, kes tu berlaku waktu dia umur 20-an. Dia berumur 60 lebih sekarang dan dia masih lagi hidup, anak-anak dia. Jadi siapa-siapa yang tahu tentang cerita ni. Okey, lupa abang nak beritahu siapa yang ceritakan kisah ni. Cerita ni disampaikan kepada abang oleh anak kepada si bomoh yang mengubat Andika tu. Dan dia dah dapat cerita penuh daripada bapak dia, dan cerita tu dijadikan pengajaran. Pengajaran kat sini, jangan kencing merata. Kencinglah kat tempat yang sepatutnya. Jangan kencing orang. Itu lagi teruk daripada kencing dekat lopak air. Cerita yang kedua ini disampaikan oleh seorang perempuan. Namanya, abang gantikan kepada nama Sheila. Berlaku pada tahun 2016 dekat Changlun, Kedah. Kisahnya pada waktu tu, diorang ni, Sheila dengan keluarga ni, lebih kurang 4 biji kereta. Diorang ni nak pergi bercuti-cuti Malaysia. Jadi diorang ni bergerak daripada Kuantan ke Gurun, Kedah. Dekat Gurun, lebih kurang 12 jam dia kata perjalanan pada waktu tu, sebab kalau tak silap cuti sekolah, kata Sheila. Ini kisah kerasukan Jadi dia kata berjalan, diorang mula daripada Kuantan tu bertolak lebih kurang pukul 5.30 petang sampai dekat Gurun, Kedah lebih kurang pukul lebih kurang pukul 5 pagi. Lebih kurang 12 jam bergerak sampai ke Gurun, sebab waktu tu dia kata jam, sangat-sangat jam. Gila punya jam. Jadi bila sampai dekat Gurun tu, diorang pun siap-siap pergilah RNR ke yang terdekat, siap-siapkan diri. Sebab bila sampai dekat Gurun, aktiviti pertama diorang adalah pergi rumah kenduri kahwin saudara. Alang-alang berjalan bercuti, pergi rumah kenduri kahwin saudara terus. Rapatkan silaturahim, bila lagi kan nak jumpa saudara mara selain daripada kenduri kahwin. Jadi bila sampai kat Gurun pun, diorang dah siap pergi kenduri kahwin. Kat kenduri kahwin tu jumpalah saudara mara, tapi diorang tak lama dekat Gurun tu, terus diorang naik petang tu juga, tengah hari tu juga naik ke Padang Besar Perlis. Sebab diorang punya aim, kata Sheila, dia dengan mak dia, dengan makcik dia, dengan saudara mara dia semua nak shopping dekat Padang Besar. Jadi kat Padang Besar tu diorang shopping macam nak gila. Tapi disebabkan diorang shopping macam nak gila tu, diorang punya penat sampai diorang terlupa nak cari hotel. Jadi bila dah macam tu, habis shopping tu, waktu tu dah petang, carilah juga hotel-hotel bajet. Dia kata, tapi kebanyakan hotel bajet pada waktu tu penuh. Patutnya bila sampai dekat Padang Besar, cari hotel dulu, letak beg dulu. Tapi gairah sangat nak shopping, kata Sheila. Kat sana kan Padang Besar barangnya macam-macam, murah-murah lah kan. Dengan totonya, dengan bantal kabunya. Jadi dah lupa nak cari hotel dah. Hara, takkan nak tidur kat masjid kan? Dan tak nak buat macam mana? Jadi bapak dia ni cari ikhtiar. Ikhtiar punya ikhtiar. Akhirnya bapak dia dapatlah kontak dengan seorang sahabat lama dekat Changlun, Kedah. Abang ni sebut nama tapi abang tak tahu jarak tau. Nanti kalau siapa-siapa boleh tegurkan jaraknya macam tu. Berapa jaraknya, jauhnya macam mana. Jadi diorang ni bila dengar ada kawan bapak dia ni dapat dikontak, bapak dia pun tanyalah, boleh tak kalau nak bermalam semalam aja dekat rumah kawan dia dekat Changlun. Oh, kawan dia sangat berbesar hati. Sebab kawan dia cakap apa? Aku baru buat rumah batu 5 bilik. Jadi kalau ada orang nak datang tidur, alhamdulillah. Bolehlah, baguslah kita macam tu kan, walaupun sahabat tapi nolong-nolong macam tu memang sangat seronok, sangat bagus. Tapi lain pula jadi pada Sheila. Sheila cakap apa? Dia tak selesa nak tidur rumah orang. Sebabnya rombongan dia orang bukan kecil-kecil, rombongan 4 kereta. Takkan berbondong-bondong masuk kat rumah orang, tidur rumah orang. Jadi dia cakap dengan bapak dia, jomlah kita pergi cari hotel bajet, tak pun kita tidur masjid. Tapi bapak dia cakap, ni kawan abah ni dekat Changlun ni nak offer daripada kita bayar-bayar ataupun malukan diri tidur dekat pekarangan masjid, baik kita tidur rumah orang.
Jadi bila dah bincang-bincang empat grup 4 kereta ni, akhirnya diorang bersetuju untuk jomlah kita tidur dekat Changlun, Kedah, rumah kawan bapak diorang, bapak Sheila lah ni, kawan bapak Sheila. Jadi diorang pun bergeraklah daripada Padang Besar ke Changlun. Nak jadi cerita, sampai dekat rumah lokasi tempat diorang nak tidur malam tu adalah lebih kurang maghrib pada waktu tu. Jadi bila masuk dekat pekarangan kawasan rumah tu, hati Sheila dah tak sedap, sebabnya rumah tu sebiji terletak dekat tengah kebun getah. Memang kiri kanan depan belakang kebun getah, dan tengah-tengah tu ada rumah banglo tersergam indah cantik. Jadi dia kata dia tak sedap hati, sebabnya rombongan ramai. Yang keduanya, kedudukan lokasi rumah tu sendiri dekat dalam kebun getah. Jadi dia cakap dengan bapak dia, jomlah kita balik, keluar pada sini, tak nak tidur sini. Tapi ramai-ramai kata, apa ni, jomlah kita tidur sini, bukan selalu kita tidur dekat dalam dekat rumah orang yang cantik macam ni kan. Jadi ramai-ramailah masuk rumah. Tuan rumah pun sambut, siap dengan masak-masakan. Memang semua meriah lah, sangat meriah sambutannya. Jadi bila tengok sambutan meriah, Sheila pun rasa macam terubat hati jugalah. Okeylah, jomlah kita tidur rumah ni. Sheila pun masuk dekat dalam rumah tu. Okey je, tak ada apa-apa pun. Okey je, rumah tu tak ada saka maka tu semua tak ada. Jadi rumah tu lapang segar macam tu, sebab rumah tu baru buat. Jadi malam tu diorang semua tidur awal. Jadi lelaki tidur dekat ruang tamu depan, perempuan pula tidur dekat ruang tamu tengah, ruang tamu kedua. Rumah tu besar dia kata. Jadi bila waktu tu pukul 10 malam, semua orang dah masuk tidur. Tengah-tengah tidur ni lah, tiba-tiba Sheila rasa macam ada benda menjalar dekat sebelah badan dia. Dan dia yakin yang menjalar tu adalah ular. Jadi dia pun bertompek, bangun, ular. Dia jeritlah, ular. Jadi disebabkan jeritan ular-ular tu terlalu kuat, satu rumah terbangun, dengan tuan-tuan rumah sekali terbangun. Jadi bila dah terbangun tu, dia orang tanya, mak carilah mana ular. Rupanya Sheila mimpi. Yang cerita kat abang ni Sheila ni, dia kata dia rasa macam ada ular, tapi rupanya ular tu tak ada. Tapi bila dah terbangun terkejut macam tu, dia kata jantung dia jadi laju. Tiba-tiba air mata dia jatuh, menitis-nitis. Tak tahu ke mana, kenapa dia jatuh, air mata tu jatuh. Jadi suami Sheila ni peluk Sheila, mungkin awak terkejut, mungkin awak rasa macam tak selesa, jomlah kita selawat sama-sama. Jadi Sheila ikutlah suami dia selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak tenangkan hati. Dan selepas selawat, suami dia sambung baca ayatul kursi. Sheila ikut. Waktu ni semua orang dah reda balik lah, semua pun dah tidur tempat masing-masing. Tengok Sheila pun dah okey, tapi Sheila masih lagi menangis tau. Jadi Sheila ikut suami dia baca ayatul kursi. Tak nak jadi cerita dia, yang tak sedapnya, ayatul kursi tu tersekat sampai dekat ayat wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Sampai ayat tu dia dah tak boleh cakap. Jadi suami dia kata tak apa, kita ulang lagi. Ulang sampai 5 kali. Tak boleh. Sampai ayat tu dia tak boleh cakap. Dia kata macam ada benda tersekat dekat tekak. Dia puas dah mengokol-ngokol, lepas tu nak keluarkan benda tu, masa benda tersekat tu, tapi tak berjaya. Dan suami dia beralih, okey, kalau tak boleh ayatul kursi, kita baca 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lebih kurang kul al-kafir. Lebih kurang lah Jadi baca 3 kul pula, tak lepas juga, tak habis. Ketiga-tiga kul tu dibaca tak habis, diulang balik dia dengan suami dia pun tak habis. Pada waktu tu perasaan dia jadi sedih sangat, dan dia menangis lagi. Kali ni dia menangis meraung-raung, sampaikan suami dia terpaksa lempang-lempang muka dia. Awak ni kenapa Sheila? Awak ni kenapa? Bila suami dia lempang-lempang manja, dia gelak. Dia kata dia punya perasaan rasa lucu sangat. Dia kata dia pun gelak, ha. Waktu dia tengah gelak terkekek dia, tiba-tiba emak Sheila ni, si emak Sheila bangun, dia pergi ke anak dia lempang anak dia. Hei perempuan, boleh senyap tak? Mak dia cakap macam tu. Lepas tu Sheila pun tersenyap. Lepas tu mak dia pun dah, kenapa dia lempang anak dia? Jadi mak dia pun tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba mak dia pula menangis.
Sedih, aku dah lempang anak aku dah lempang anak aku. Dah, bila mak dia nangis, lagi teruk daripada Sheila nangis. Sekali lagi rumah tu riuh dan semua orang bangun. Lepas tu bila mak dia nangis, bapa Sheila cuba tenangkan mak dia, ajar selawat Nabi. Tiba-tiba bila mak dia berselawat Nabi, baca ayatul kursi, mak dia senyap. Bila senyap, mak dia pandang Sheila. Lepas tu mak dia cakap apa? Engkau punya pasal aku jadi macam ni. Dia gelak pula. Jadi nak buat macam mana? Bila dia gelak, si emak tadi gelak, Sheila pun ikut gelak. Dia tengok agaknya, dia tengok mak dia lawak. Sheila cakap sebenarnya waktu tu dia dah tak sedar. Dia dah tak sedar pun apa dia buat. Jadi dia orang bawa Sheila ke tempat lain, ke ruang lain. Mak dia pun tergelak-gelak. Jadi nak buat macam mana? Tuan rumah panggil imam kampung tu. Jadi imam pun datang. Imam ni memang pandai perubatan. Jadi imam pun datang, imam tengok-tengok, dia kata ini mak dia ni kena ditegur, disapa oleh makhluk-makhluk nakal. Bukanlah benda yang serius, bukan saka, bukan penunggu, tak ada. Memang benda-benda biasa. Cumanya dia kata waktu mengikut kata cerita-cerita, Sheila waktu tu tak ada, dia dah pengsan. Mengikut kata cerita-cerita, waktu ustaz tu imam tu nak tawarkan, nak pulihkan emak kepada Sheila ni, tiba-tiba dia menyarap. Lepas tu dia jelai-jelaikan lidah dia, keluarkan bunyi seakan-akan ular. Macam bunyi ular pun tak tahulah kan. Jadi dia jeli lidah. Lepas tu badan dia digidu kan, macam ular nak pergi. Macam ular nak bergerak. Jadi laju. Mengikut ceritanya, mak dia tu bergerak macam ular tapi laju nak ke arah pintu. Lucu pula berasa. Pelik kan? Agaknya yang ngasuk mak dia ni adalah jin ular agaknya. Jadi mak dia bergerak nak ke pintu sambil jeli-jelikan lidah. Orang ramai terpaksa, saudara mara terpaksa pegang mak dia, jangan bagi mak dia lari. Sebab takutlah tiba-tiba kalau sampai dekat pintu, mak dia buka pintu menyusut terus masuk dalam semak, terus hilang, kahu hara pula. Mak dia macam kena rasuk dengan ular lah macam tu. Jadi si imam yang dipanggil ni pun cuba pulihkan mak dia, tapi alhamdulillah mak dia berjaya pulihkan dan Sheila pun berjaya dipulihkan. Lepas tu itulah kali terakhir dia orang semua bersumpah nak pergi rumah tu, tak akan pergi lagi sebab takut kali kedua dia orang kena rasuk dengan makhluk ular pula. Tapi Sheila cakap, jadi bila dia dengar kata mak dia kena rasuk dengan makhluk ular, jadi dia rasa betul lah seperti apa yang dia rasa, iaitu pada malam tu dia rasa macam ada ular lalu sebelah badan dia, dan mungkin ular tu nak masuk dalam badan dia, tapi mungkin dia kuat kot dalaman, jadi ular tu masuk dalam badan mak dia dan mak dia pun dia jadi ular. Cerita yang ketiga ni abang dapat melalui email, dihantarkan kepada abang oleh seorang budak lelaki, tapi abang gunakan nama ganti lain, iaitu Beto. Kisah Beto dengan Ikram. Waktu ni dua orang ni belajar dekat satu institut yang terletak dekat Kajang pada tahun 2003, dan Beto dengan Ikram adalah rakan sebilik. Tapi yang cerita kat abang ni Beto lah, dia cerita melalui email tulis. Dia kata pada waktu tu Ikram memang selalu sangat pergi aktiviti luar, terutama aktiviti hiking. Itu memang menjadi kegemaran Ikram. Tapi setiap kali Ikram nak pergi hiking, dia akan ajak Beto, dan Beto selalunya ikut sama-sama. Cuma pada satu hari di tahun 2003, Beto tak nak ikut Ikram pergi hiking pada pagi Sabtu, sebab dia kata waktu tu dia banyak tugasan yang dia kena settlekan, sebab assignment tu semua kan. Jadi dia tak naklah ikut Ikram. Lantaklah dia kata, kau pergilah seorang-seorang. Jadi pagi tu Ikram pun dengan rombongan pergilah hiking dekat satu tempat. Bila dah petang-petang tu barulah Ikram balik. Kalau tak silap abang dah nak dekat dengan maghrib. Bila Ikram balik ke asrama, dia terus tak mandi, tak apa, tak salin baju, terus pergi kat katil tidur. Jadi Beto ni kejutkanlah Ikram, tak boleh macam ni. Kalau balik daripada hutan ke mana, lebih baik kita mandi, bersih-bersihkan diri, kotor. Lagi satu, itu adalah petua. Orang tua cakap
kita balik daripada tempat yang kita tak biasa, ada benda lain yang mengikut. Tapi Ikram buat tak tahu, dia kata aku dah mengantuk, besok pagilah baru aku tidur, baru aku bangun. Jadi Beto ni cakaplah dengan Ikram, kalau kau tidur nanti terus-terus, nanti maghrib dengan isyak sampai ke subuh, kau nanti mesti tuang punya, mesti tak buat punya. Kata Ikram, tak apa, boleh jamak, dia kata. Tak boleh tak boleh jamak kalau jamak tu lain ceritanya. Boleh jamak, dia kata. Jadi bila dah dengar macam tu, lantaklah, kata Beto, kau punya pasal lah, dia kata, aku dah bagi nasihat. Jadi malam tu lepas semayang isyak, Beto pun masuk tidur. Ikram memang dah tidur daripada tadi dah, daripada awal tadi dia tidur. Jadi Beto ni pun tidur lebih kurang pukul 1 pagi, kedua pagi macam tu, kata Beto. Dia kata dah tengah malam dah, dia kata tiba-tiba dia dengar macam ada orang berbisik-bisik. Dia pun buka lah mata. Dia ingat pada waktu tu Ikram dah bangun, mungkin Ikram pergi mandi ke, bersih-bersihkan diri. Rupanya dia buka mata, dia nampak ada Makcik Rockers berdiri sebelah katil Ikram. Dia memandang ke arah Ikram. Dengan kata lain, dia membelakangkan si Beto. Jadi bila Beto nampak cantik je baju putih, rambut merebang panjang mengurai macam tu dekat sebelah katil Ikram, dia pun olok-olok macam tak nampak. Dia pun palingkan badan dia ke menghadap dinding, ke sebelah satu lagi. Tapi waktu tu dia kata jantung dia dah jaju dah. Allahu Akbar, dia kata memang ketakutan sangat-sangat. Dalam hati dia, janganlah benda tu pergi baring kat sebelah aku. Agaknya Makcik Rockers tu dengar suara hati dia agaknya. Dan bila dia dah habis cakap macam tu, terus dia rasa macam ada benda baring belakang dia. Lepas tu dah jadi lagi teruk. Benda tu seolah-olah, dia perasan, dia kata benda tu seolah-olah pegang tangan dia kat sini. Dia mengiring kan, pegang tangan dia. Waktu tu dia kata ketakutan, gigil. Dia kata dia nak baca Allahu Akbar pun tak habis, la ilaha illallah pun tak habis. Dia nak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun tersekat-sekat. Dah ketakutan, dia kata dia tak tahu nak buat apa. Benda tu makin membisik-bisik kat telinga. Dia kata memang dengar sangat. Dia punya macam tu. Dia kata, ya Allah, dia kata tak tahu nak cakap waktu tu. Dia kata memang kalau benda tu sergah dia kencing. Dia memang terkencing je lepas tu. Dia ketakutan sangat. Tapi dia kata apa perlu dia buat, apa perlu dia buat, apa, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku. Agaknya doa dia berterusan. Tiba-tiba dapat ilham. Dia baca Allahu Akbar, terus dia bangun. Dia tak toleh kiri, toleh kanan. Dia bangun, dia terus pergi menuju ke suis lampu. Dia nyalakan lampu. Bila dia tengok pandang belakang, dekat katil dah tak ada dah benda Allah tu. Benda tu hilang. Dan tiba-tiba kawan dia daripada bilik sebelah datang. Dia tanya, weh Beto, kau kenapa? Cakap. Lepas tu dia tanya dengan kawan dia, kau kenapa pula? Aku dengar bising-bising, ada orang panggil nama aku. No, macam tu. Jadi aku datanglah ke sini. Oh, dia kata tak. Ikram, Beto cakap, tak apa, boleh tak aku nak tidur bilik kau malam ni? Kata kawan dia, boleh je. Kata sebab bilik aku kawan seorang roommate dia tak ada. Dia kata jadi cepat-cepatlah Beto pergi bilik sebelah, tidur dekat bilik sebelah. Dia tak berani tidur bilik dia. Tinggallah Ikram tidur kat bilik tu seorang-seorang. Besok pagi, bila dah ke pagi tu, Ikram bangun tengok Beto tak dekat sebelah. Dia pun cari, rupanya Beto tidur bilik sebelah. Dia tanyalah, Beto kenapa kau tidur bilik sebelah? Beto pun ceritalah, begini. Jadi Beto jadi marah lah lain kali kalau balik daripada hutan mandi dulu. Aku yang kena, bukan kau yang kena. Lepas tu Ikram boleh gelak-gelak. Dia kata apa? Patutlah aku tidur malam tadi rasa macam hangat-hangat dipeluk. Dia kata. Masalahnya yang peluk tu bukan yang cantik. Yang peluk tu yang sebaliknya. Nak cakap kan takut mengutuk pula kan. Dia dengar je. Jadi itu adalah pengalaman Ikram dengan Beto pada tahun 2003 dekat satu asrama di Kajang. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Jadi siapa-siapa yang masih terkejut lagi abang tonggel macam musang ni, relax lah, nanti dia tumbuh. Abang memang cepat tumbuh benda-benda Allah macam ni. Jambang ni cepat sangat tumbuh. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ini ada iktibar yang baik untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.